Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung bab 1 keseimbangan redoks berkaitan dengan nombor pengoksidaan dan penamaan sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. Okey, nombor pengoksidaan dan penamaan sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. Unsur-unsur peralihan ialah logam yang lazimnya menunjukkan lebih daripada satu nombor pengoksidaan dalam sebatiannya. Okey, mengikut sistem penamaan IUPAC, angka Roman digunakan untuk menunjukkan nombor pengoksidaan logam tersebut dalam sebatiannya. Pada minggu lepas kita dah belajar macam mana nak mengira nombor pengoksidaan sesuatu bahan. Okey. Kamu ingat lagi tak apa itu angka Roman? Angka Roman kita bermula dengan 1. Okey. 2. 3. 4. 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 macam mana 6? 6. Okey, sebagai contohnya, rajah 1.4 menunjukkan ferrum membentuk dua jenis sebatian nitrat. Okey, ferrum dia ada dua jenis sebatian nitrat, iaitu ferrum 2 nitrat dan juga ferrum 3 nitrat. Okey, dia punya formula pun berlainan. Okey, kerana apa? Kerana untuk ferrum 2 nitrat ni, ferrum 2 nitrat, okey, nombor pengoksidaan ferrumnya adalah positif 2. Manakala ferrum 3 ni, nombor pengoksidaan ferrumnya adalah positif 3. Jadi namanya adalah ferrum 3 nitrat berbanding yang ni ferrum 2 nitrat. Okey, kita kena tuliskan angka Roman di sebelah logam. Okey. Mengikut sistem penamaan IUPAC, logam yang hanya mempunyai satu nombor pengoksidaan dalam sebatiannya tidak memerlukan angka Roman dalam penamaan. Contohnya, magnesium nitrat dinamakan sebagai magnesium nitrat kerana magnesium nitrat Mg2+. So, nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Jadi, dia ada satu saja cas begini. Jadi, dia tak ada lah. Jadi, namanya hanya magnesium nitrat. Dia tak ada Mg3+, Mg4+, tak ada. Hanya Mg2+ sahaja. Jadi, namanya magnesium nitrat. Tak perlu letakkan angka Roman dekat tengah-tengah. Okey, jadual 1.4 menunjukkan penamaan sebatian yang mengandungi logam yang mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan mengikut sistem penamaan IUPAC. Okey, formula sebatiannya antara contohnya adalah MnO2. Nombor pengoksidaan mangannya ialah positif 4. Bagaimana kamu tahu nombor pengoksidaan mangannya adalah positif 4? Kamu guna kaedah yang telah kamu pelajari pada minggu lepas. Okey. MnO2, nombor pengoksidaan mangan ialah positif 4. Jadi nama IUPAC-nya adalah mangan 4 Roman oksida. Mangan 4 oksida. Okey, mungkin kamu lupa macam mana nak kira. Saya akan tunjukkan dekat sini. Okey, katakan Mn tu adalah X tambah 2 darab negatif 2 sebab nombor pengoksidaan untuk oksigen adalah negatif 2 samakan dengan sifar. Jadi X tolak 4 sama dengan sifar. X sama dengan positif 4. Jadi nombor pengoksidaan mangan tu adalah positif 4. Sini.
Okey, KMNO4, nombor pengoksidan mangannya ialah positif 7. Kamu boleh tengok kat sini ya. Mangan MnO tu nombor pengoksidaannya positif 4, tetapi KMNO4 nombor pengoksidan mangannya ialah positif 7. Berlainan bukan? Dia berlainan. Jadi apa yang kamu nak kena buat adalah kita kira dulu mangannya berapa. Berapa nombor pengoksidan untuk mangan? K. Apakah nombor pengoksidan untuk K kalium? Positif 1 tambah X tambah 4 darab negatif 2 sama dengan sifar 1 tambah X tolak 8 sama dengan sifar X 1 tolak 8 7 dx sama dengan positif 7. Jadi nombor pengoksidan mangan ialah positif 7. Jadi kalium, kita bagi nama dekat dia kalium manganat 7. 7 tu letakkan di belakang. Okey. Kemudian kita ada CrCl3. Okey. Mula-mula cari dulu Cr. Apakah nombor pengoksidan untuk Cr? Okey. Saya tulis kat atas. X tambah 3 darab negatif 1 sama dengan sifar X tolak 3 sama dengan sifar X sama dengan positif 3. Jadi nombor pengoksidan untuk kromium ialah positif 3. Jadi kita namakannya sebagai kromium 3 klorida. Okey, kromium 3 klorida. Okey, yang terakhir ni kita ada kalium K2Cr2O7. K2Cr2O7. Macam mana kita nak tahu nombor pengoksidan dia? Sama juga macam sebelum ni, macam yang kamu kira tu. So, K kalium 2 darab positif 1 tambah 2 darab X tambah 7 darab negatif 2 nombor pengoksidan untuk oksigen sama dengan sifar 2 tambah 2X tolak 14 sama dengan sifar 2X 2 tolak 14 2 tolak 14 negatif 12 sama dengan sifar. Jadi 2X sama dengan 12, X sama dengan positif X sama dengan positif 12 bagi 2 6. Teruk sangat tu. Saya padam. X sama dengan positif 6. Okey. Jadi kita data nombor pengoksidaannya positif 6. Kalium kita panggil dia sebagai kalium dikromat 6. Kalium dikromat 6. Okey. Jalankan aktiviti ini secara berpasangan. Nyatakan nama bagi sebatian yang berikut mengikut sistem penamaan IUPAC. Okey, bagaimana nak selesaikan ini? Macam mana kita nak bagi nama untuk kelima-lima soalan ini? Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Okey. A Cu2O macam mana kamu nak tahu kuprum ni apa nombor pengoksidan dia? Kita boleh gunakan kaedah mencari nombor pengoksidan dahulu. So 2x tambah negatif 2 sama dengan sifar. 2x sama dengan
positif 2, X sama dengan positif 1. Jadi nombor peroksidan untuk kuprum ni adalah 1. Jadi kita namakan dia kuprum 1 oksida. Okey. Seterusnya. Okey, soalan B. CuO. Okey, kita cari dulu nombor peroksidan untuk kuprum. So, X tambah nombor peroksidan untuk oksigen negatif 2 sama dengan sifar. X tolak 2 sama dengan sifar. X sama dengan positif 2. Jadi nombor peroksidaan kuprum kita positif 2. Jadi namanya adalah kuprum 2 oksida. Okey. Okay, soalan C. Hg2Cl2. Hg tu apa? Hg tu adalah merkuri. Kita cari dulu apa nombor peroksidan untuk merkuri. Merkuri. Hg2Cl2. 2X tambah Cl. Apakah nombor peroksidan untuk Cl? Negatif 1. 2 darab negatif 1 sama dengan 4. Dua X tolak 2 sama dengan sifar. 2X sama dengan 2. X sama dengan positif 1. Sebab 2 bahagi 2, 1. Jadi, namanya adalah merkuri 1 klorida. Okey, merkuri 1 klorida. Okey, kita tengok pula D HgCl2. Okey, kita gariskan dekat Hg merkuri. Okey, kita letakkan tanda X tambah 2 darab negatif 1 sama dengan sifar. X tolak 2 sama dengan sifar. X sama dengan positif 2. Jadi, merkuri ni nombor peroksidaannya 2. Positif 2. Namanya merkuri 2 tutup kurungan klorida. Okey, faham? Okey, yang terakhir kita nak jawab soalan E. K2CrO4. Apa namanya? Okey, yang kita tak tahu apa dia? Kita tak tahu nombor peroksidan untuk CR ni. Jadi 2 darab positif 1 nombor peroksidan untuk kalium tambah X tambah 4 darab negatif 2. Negatif 2 ni adalah nombor peroksidan untuk oksigen sama dengan sifar. 2 tambah X tolak 8 sama dengan sifar. So, X 2 tolak 8 6, negatif 6 sama dengan sifar. X sama dengan positif 6. Jadi namanya adalah
kalium, kromat, enam tu kita letakkan di belakang. Okey. Soalan seterusnya. Okey, mungkin kamu akan tanya kat cikgu, kenapa untuk kalium kromat ni kita letakkan nombor 6 tu di belakang? Sebab 6 tu kita kena letakkan selepas selepas nama unsur. Selepas nama unsur. Jadi 6 tu bukannya nombor pengoksidan untuk kalium. 6 tu adalah nombor pengoksidan untuk kromat. Jadi 6 tu kita letakkan di belakang nama unsur tersebut. Okey, soalan seterusnya. Tuliskan formula bagi sebatian berikut. Vanadium 5 oksida. Okey, tadi kita belajar macam mana nak menamakan. Sekarang dah ada nama, macam mana nak tulis dia punya formula. Okey. Kita tengok A. Vanadium 5 oksida. Bermaksud nombor pengoksidan untuk vanadium adalah positif 5. Jadi vanadium ni sebenarnya positif 5 plus. Bertindak balas dengan oksida O2 minus. Bila digabungkan jadi V2O5. Okey, itu jawapan dia, V2O5. Okey, soalan B. Natrium oksida. Natrium, kamu tahu natrium Na+, oksida O2 minus. Okey, ini 2, ini 1. Jadi formula dia Na2O. Okey, tadi saya tak tulis kat sini. Mana pen ni? 25 kan? Jadi V2O5. Okey, sekarang soalan C. Plumbum 2 karbonat. Jadi plumbum Pb2+. Sebab apa? Sebab kat sini nombor pengoksidaannya 2. Karbonat. Macam mana nak tulis karbonat? Ingat lagi tak? Karbonat. Karbonat adalah CO3 minus. So sini 2, sini 2. Kalau sama, kita tak boleh terus ambil dia. Jadi jawapannya adalah PbCO3. Plumbum 2 karbonat. Okey, soalan yang terakhir. Nyatakan nama bagi dua sebatian yang berikut mengikut sistem penamaan IUPAC dan terangkan sebab terdapat perbezaan pada nama sebatian itu. Okey. Kita bagi nama dululah. Fe2O3. Fe2O3. Namanya adalah ferrum 2. Betul ke ferrum 2 ke ferrum 3? Tengok sini ada 3. Maksudnya ferrum 3. Ferrum 3 oksida. Al2O3 namanya aluminium oksida. Kenapa tak ada pula Norman kat sini? Kenapa kita tak tulis aluminium 3 oksida? Kenapa? Itulah yang dikatakan terangkan sebab. Sebab tu dia tanya terangkan sebab terdapat perbezaan pada nama sebatian itu. Dua-dua nombor pengoksidaannya +3. Tapi kenapa satu ada nombor Roman, satu tak ada nombor Roman? Okey, kita tengok penjelasan di sini. Okey.
Ferrum mempunyai nombor pengoksidaan lebih daripada 1 dan angka Roman pada ferrum 3 oksida menunjukkan nombor pengoksidaan ferrum ialah positif 3. Manakala aluminium hanya mempunyai satu sahaja nombor pengoksidaan, maka tak perlu tulis angka Roman. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu dapat mahir dalam menamakan sebatian ion menggunakan sistem penamaan IUPAC. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.